Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Muslimin dan muslimat, sahabat rakan sekalian yang dirahmati Allah, Baginda Rasulullah SAW merupakan insan yang agung, yang memiliki akhlak yang paling sempurna, yang paling mulia. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan hadis Nabi SAW berkenaan akhlak yang mulia. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat sebuah hadis berkenaan sifat pemaaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab, di dalam tajuk Fil Libas wal Adab, manakala diriwayatkan oleh Imam Muslim fi kitab Az-Zakah. Hadis tersebut berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah fa'adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabadatan shadidatan fanadhartu ila safhati atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashiyatul burd min shiddati jabdatihi thumma qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi 'indak فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Muttafaqun alaih. Arti hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah aku, yakni pada suatu hari, berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar tepinya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu ia menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sekuat-kuatnya, dan aku melihat di batang leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesan tepi selendang tersebut, kerana Arab Badui itu telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab Badui itu berkata, hai Muhammad, suruhlah, yakni suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya memenuhi kehendak Arab Badui tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang telah disebutkan di dalam hadis ini adalah sebahagian daripada sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, memang sifat pemaaf Rasulullah ini sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar, yang tak mampu ditandingi oleh manusia biasa. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakiti hati baginda, walaupun baginda mempunyai kemampuan untuk membalas kejahatan tersebut, membalas tindakan orang tersebut. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti itu daripada kalangan orang yang jahil. Lebih-lebih lagi kalau orang yang menyakiti baginda ialah orang-orang yang jahil, kerana mereka tidak memahami kedudukan baginda sebagai Rasulullah SAW yang membawa rahmat ke seluruh alam. Tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas, melainkan dengan lemah lembut dan kemaafan. Sebab kalau kita nak membalas dengan cara yang sama, maka kita juga adalah orang yang jahil. Kerana orang yang jahil ini dia akan melakukan apa sahaja agar tercapai hajatnya. Kalau dia perlu berkasar, maka dia berkasar dalam tindakannya. Kalau dia perlu tinggikan suara, kalau dia perlu menengking dan seumpamanya, maka orang yang jahil akan melakukan benda yang sama. Oleh sebab yang demikian, kita insya-Allah orang-orang yang diberikan panduan, maka kita tidak akan membalas dengan cara yang sama. Baik. Kita melihat juga dalam sirah Rasulullah SAW bagaimana ketika kota Makkah
telah dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam. Dan juga pada masa tersebut orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berkumpul di Masjidil Haram. Mereka dah tidak ada kekuasaan lagi untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut. Dan pada ketika itu baginda, kalau baginda nak membalas dendam, sudah pasti sudah ada kekuasaan. Namun pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemaafan kepada mereka, kecuali beberapa orang yang sangat ketara memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik, jadi daripada hadis ini kita pelajari sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana selendang yang dipakai oleh baginda ditarik oleh seorang Arab Badui, namun baginda tidak membalas dengan bentuk yang sama, iaitu dalam bentuk kekasaran, namun baginda memaafkannya. Juga kita melihat bagaimana dalam peristiwa pembukaan kota Makkah, baginda dan tentera Islam mempunyai kekuasaan, namun pada masa itu juga Nabi tetap memberikan kemaafan. Begitu juga dalam kehidupan seharian kita, kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita beroleh kekuatan, kemudahan untuk mengamalkan sifat pemaaf. Kerana dengan adanya sifat pemaaf ini, insya-Allah hati kita, jiwa kita jadi lapang. Bila kita maafkan mereka yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita dah selesaikan urusan dengan mereka. Kita dah tak dihimpit lagi dengan gangguan emosi, perasaan marah dan seumpamanya. Kita maafkan mereka, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada kita, naikkan darjat kita, dan kita juga melepaskan orang-orang tersebut daripada risiko mendapat balasan dosa atas tindakan yang mereka lakukan. Bahkan kita lihat juga antara amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, yang mana orang tersebut, sahabat tersebut mendapat ganjaran yang begitu tinggi, iaitu dia ni mengamalkan sebelum tidur tiap malam, dia akan maafkan kesalahan semua orang. Para sahabat yang lain cuba nak kaji apakah amalan dia yang istimewa ini, sehingga dinyatakan oleh Rasulullah, bila dikaji rupanya amalannya ringkas, iaitu sebelum dia tidur dia memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.